Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Salahuddin dan rakan-rakan seperjuangan sekalian, alhamdulillah, bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi bagi peluang untuk kita solat isyak secara berjemaah sebentar tadi, dan masih lagi beri kita peluang untuk bernafas, untuk kita beribadah kepadanya. Dan tidak lupa pula pada nikmat yang terbesar, nikmat yang dua tu, nikmat dah, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Hari ini saya diberikan kesempatan di dalam kekosongan ini untuk menyampaikan tazkirah ringkas. Tazkirah ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sekadar mengingatkan kita akan amal dan ibadah yang kita lakukan selama ini, InsyaAllah. Hari ini saya akan memberi tazkirah yang bertajuk 5 adab dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu tuntutan di dalam Islam. Tanpa ilmu, nescaya sesuatu masyarakat itu akan musnah. Sejarah telah menunjukkan kita bahawa tanpa ilmu itu masyarakat itu musnah. Sebagai contoh, sejarah The Dark Age. Ingat The Dark Age, zaman kegelapan Eropah. Siapa yang belajar SPM, dia ingat benda ni, zaman kegelapan. Yang di mana ini zaman kegelapan ini 900 tahun. Eropah ini berada dalam zaman kegelapan. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak tahu kan dia nak berdagang, dia tak tahu kan dia nak berjual beli, dia tak ada ilmu. Sama juga macam zaman jahiliah tu. Tanpa ilmu itu, sesuatu masyarakat itu akan musnah. InsyaAllah dengan kita menuntut ilmu ini, kita boleh memberi manfaat kepada dunia dan akhirat kita kelak, InsyaAllah. Okey, yang pertama, adab yang pertama, adab untuk menuntut ilmu. Yang pertama, niat mencari ilmu itu kerana Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang berbunyi, innama a'malu binniyat wa innama likum ri'im manawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Yang bermaksud bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah bagi Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang dia ingin memperolehinya, atau kerana seorang perempuan yang ingin menikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita berniat mencari ilmu kerana Allah, maka Allah akan mempermudahkan untuk kita urusan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yang kedua, beramal dengan ilmu yang dimiliki. Ada satu pepatah, seseorang alim itu masih dianggap jahil, yakni bodoh, apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka jadilah dia seorang yang benar-benar alim. Pepatah ini menunjukkan buat apa kita ada ilmu tetapi kita tidak beramal dengannya. Jadi apabila kita ada ilmu itu, kita perlulah beramal dengannya. Okey, yang ketiga, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Imam Ahmad mengatakan bahawa menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad dan amalan sunnah yang lain. Ini kerana ilmu adalah asas dan pokok kepada segala urusan. Bahkan ianya merupakan ibadah paling agung serta kewajipan kolektif yang paling ditekankan. Bahkan dengan ilmulah Islam dan kaum muslimin tetap teguh.
Kita bayangkan apabila kita mendapat ilmu itu, lepas tu kita mengajar pula kepada orang lain, pahala itu akan berterusan sampai ke akhirat kelak. Masya Allah. Yang keempat, tidak menggunakan ilmu untuk mendapatkan nikmat dunia. Ada juga yang menggunakan ilmu untuk mendapatkan kekayaan dan terlalu bermewah-mewah dengan dunia, sehingga kadang-kadang meletakkan harga tertentu yang terlalu tinggi dan tidak bersesuaian, sehingga menyebabkan masyarakat sukar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Contohnya, ada ustaz-ustaz sebelum ni ada, ustaz tu menjual agama untuk dunia. Contoh, dia buat kelas mengaji, suruh orang bayar, pelajar tu bayar 1,000 sepala. Gila kepala. Sesungguhnya perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang kelima, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Masya Allah. Allah Akbar. Di dalam surah Az-Zumar ayat 72, Allah berfirman, maksudnya dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Sebaik-baik kita, ada lagi yang lebih baik. Sebijak-bijak kita, ada lagi yang lebih bijak. Jadi janganlah sombong dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Kesimpulannya, kita perlulah sentiasa berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dunia dan akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata, bila kau tidak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. InsyaAllah, dengan kita mengikuti adab-adab menuntut ilmu ini, maka Allah akan memudahkan kita untuk memberikan kefahaman yang mendalam dalam ilmu agama. Sekian itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.